Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari matematik KSSM tingkatan 5 bab 2 Matrix. Kita akan membincangkan standard kandungan 2.2 operasi asas matrik dan standard pembelajaran 2.2.5 menerangkan maksud matriks songsang dan seterusnya menentukan matriks songsang bagi suatu matriks 2 darab 2. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 57 sehingga 62. Baiklah, apakah itu matriks songsang? Jadi sebelum kita lihat matriks songsang, kita lihat dulu apakah itu nombor songsang. Contohnya kita ada nombor 5. Maka songsangannya adalah 1/5. Kalau kita ada nombor 6, contohnya, songsangannya adalah 1/6. Kalau kita ada nombor negatif 3, songsangannya adalah 1/-3. Dan kalau kita lihat, nombor-nombor ini, jika kita darabkan dengan songsangannya, kita akan dapat jawapannya adalah 1. Seterusnya, 5 songsangannya adalah 1/5, di mana 1/5 ini, kita juga boleh tulis dalam bentuk indeks iaitu 5 kuasa negatif 1. Begitu juga halnya dengan 1/6 ini, kita boleh tuliskannya sebagai 6 kuasa negatif 1. Begitu juga dengan nombor negatif 3 iaitu negatif 3 kuasa negatif 1. Ini adalah cara yang berbeza untuk kita menulis suatu nombor iaitu 1/5 ini dalam bentuk indeks iaitu kuasa negatif 1. Jadi secara kesimpulannya, suatu nombor iaitu A, songsangannya adalah 1/A. Dan kita tulis dalam bentuk indeks A kuasa negatif 1. Dan ini adalah nombor songsang. Jadi kita boleh buat kesimpulan juga bahawa A didarabkan dengan nombor songsangnya, kita akan dapat 1. Dan 1 ini kita kenalinya sebagai nombor identiti. Jadi di sini kita telah dapat sedikit gambaran bahawa hal ini juga berlaku kepada matriks. Iaitu kalau kita ada suatu matriks, iaitu matriks A, didarabkan dengan songsangannya, maka kita akan dapat matriks identiti. Itu sama yang apa yang kita telah lakukan pada nombor. Iaitu nombor didarabkan dengan songsangannya, kita dapat 1. Dan 1 itu adalah nombor identiti bagi sebarang nombor. Dan kalau kita buat tukar tertib pun, kita akan dapat matriks identiti juga. Iaitu kita ambil songsangan suatu matriks, darabkan dengan matriks tersebut, kita akan dapat I. Sebagai contohnya, kita ada matriks 1, 2, 3 dan 4. Kita darabkan dengan matriks A, B, C dan D, kita akan dapat identiti iaitu 1001. Jadi ini bermaksud matriks A, B dan C ini adalah matriks songsangan bagi A. Iaitu A, B, C ini adalah matriks songsang bagi matriks A ini. Jadi matriks songsangan itu adalah matriks yang hasil darabnya adalah matriks identiti. Ini kita boleh buat satu kesimpulan bahawa suatu matriks darab dengan songsangannya kita dapat I. Kalau kita buat tukar tertib juga, kita akan dapat I juga. Jadi, kita ada matriks A dan matriks B ini sebagai contoh. Kita akan buktikan bahawa matriks B ini adalah matriks songsangan bagi A ataupun sebaliknya. Jadi, kita akan melakukan operasi darab. Itu kita akan darabkan matriks A dengan matriks B. Untuk melakukan operasi darab, seperti biasa kita akan ambil baris didarabkan dengan lajur. Jadi di sini 4 darab dengan 2 tambah dengan 1 darab negatif 7. Kita ambil baris pertama, lajur pertama. Seterusnya kita ambil baris pertama, lajur kedua. 4 negatif 1 tambah 1 darab 4. Kemudian baris yang kedua, lajur pertama. 7 darab dengan 2. Kemudian 2 didarabkan dengan negatif 7. Kemudian baris kedua dan lajur kedua, 7 darab negatif 1 tambah 2 didarabkan dengan 4. Kemudian kita akan selesaikan operasi tambah ini. Jadi di sini kita akan dapat jawapan kita adalah 1001. Jadi ini bermaksud matrik B ini adalah
songsangan bagi matriks A. Jadi, bagaimana untuk mencari matriks songsang? Cara mudah untuk mencari matriks songsang adalah kita hanya menggunakan rumus. Rumus matriks songsang ini adalah seperti berikut, iaitu 1 per A didarabkan dengan D tolak B darab dengan C. Kemudian kita susun baris pertama lajur pertama D, baris pertama lajur kedua negatif B, baris kedua lajur pertama negatif C dan baris pertama lajur kedua adalah A. Jadi bagaimanakah untuk kita menggunakan rumus ini? Jadi kita lihat di sini contoh, kita ada matriks A di mana kita ada unsur A, B, C dan D. Okey, sebagai makluman, untuk susunan unsur, A adalah pada kedudukan baris pertama lajur pertama. B kedudukannya adalah pada baris pertama lajur kedua. C baris kedua lajur pertama dan D adalah baris kedua dan lajur kedua. Jadi kita akan gunakan rumus ini, akan jadi seperti ini, iaitu kita akan ambil 1 per dengan A darab dengan D. Kemudian B darab dengan C. Seolah-olahnya kita buat darab silang untuk unsur-unsur ini. A dengan D tolak dengan B darab C. Kemudian kita buat kurungan matriks. Kita lihat di sini D berada di atas dan A berada di bawah. Kemudian untuk unsur B dengan C, kita akan letakkan tanda negatif bagi kedua-dua unsur tersebut. Jadi kita lihat di sini A dengan D ini adalah kita bertukar tempat. Jadi A berada di tempat D, D berada di tempat A. Kemudian untuk unsur B dengan C pula, kita katakannya sebagai kita tukar tanda. Asalnya adalah positif, kita akan jadikan ia sebagai negatif. Kalau dalam matriks kita B itu negatif, kita tukar tanda, maka matriks songsangnya akan sini akan jadi positif. Mari kita lihat satu contoh matriks, iaitu cari matriks songsang bagi setiap matriks berikut. Itu kita ada matriks R dan juga matriks S. Jadi kita akan gunakan rumus ini. Jadi R pada matriks R ini kita ada 2, negatif 5, 4 dan 7. Kita akan labelkan unsur-unsur ini dengan A, B, C dan D. Kemudian kita akan gunakan rumus songsang, iaitu kita akan ambil 1. Kita akan perkan dengan A darab dengan D, iaitu 2 didarabkan dengan D, iaitu 7. Kemudian kita tolak B darab dengan C, iaitu negatif 5 didarabkan dengan 4. Kemudian kita buat kurungan. Kemudian A dengan D akan bertukar tempat di sini. D berada di atas, A berada di bawah. Jadi di sini 2 akan berada di bawah dan 7 berada di atas, iaitu di tempat A. Kemudian untuk B dengan C pula kita akan tukar tanda. Jadi di sini B negatif 5, maka kita akan jadi 5. Sini C 4, sini akan jadi negatif 4. Kemudian seterusnya, kita akan selesaikan operasi yang berada di bawah ini. Itu kita akan dapat 1 per 34. Kemudian dalam kurungan 7, 5, negatif 4 dan 2. Seterusnya apabila kita berada pada peringkat ini, kita dapati bahawa kita ada suatu nombor. Kemudian kita darabkan dengan suatu matriks. Jadi di sini kita boleh tinggalkan matriks songsang kita sebegini ataupun kita melakukan operasi darab nombor dengan matriks ini dan kita akan dapat jawapannya seperti ini. Jadi kedua-dua jawapan boleh diterima sebagai matriks songsang. Seterusnya kita lihat matriks S. Sama juga seperti tadi. 1 kita akan perkan dengan A darab dengan D. Di sini A-nya adalah negatif 8. Didarabkan dengan D iaitu 3. Kemudian kita tolak dengan B negatif 6. Darabkan dengan negatif 4. Kemudian kita buat kurungan matriks. A dengan D akan bertukar tempat. Bermaksud 3 berada di tempat A. Kemudian negatif 8 berada di tempat D. Di sini negatif 8 dan juga 3.
Kemudian 6 akan bertukar tanda akan jadi negatif 6. Kemudian negatif 4 bertukar tanda akan jadi positif 4. Seterusnya, kita lakukan operasi yang berada di bawah ini. Kita akan dapat 1 per sifar. Kemudian di sini 3, negatif 6, 4 dan negatif 8. Jadi berapakah nilai 1 dibahagikan dengan sifar? Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat error. Jadi bermaksud, suatu nombor tidak boleh dibahagikan dengan sifar. Jadi bermaksud, apabila kita sampai pada tahap ini, kita dapati bahawa S tiada metrik songsang. Sebagai kesimpulannya di sini, metrik songsang ini dituliskan sebagai A, negatif 1. Kemudian, apabila suatu metrik didarabkan dengan songsangannya, kita dapat I. Dan kita boleh lakukan tukar tertib songsang darab dengan A, kita juga akan dapat I. Kemudian kita akan gunakan rumus ini, iaitu 1 per AD tolak BC, D dengan A bertukar tempat, B dengan C bertukar tanda. Kemudian yang keempat ini, jika AD tolak BC sama dengan sifar, maka tiada metrik songsang. Seperti mana contoh yang kita buat pada metrik S sebentar tadi. Terdapat juga situasi jika AD tolak BC sama dengan kosong, bermaksud metrik tersebut tidak ada metrik songsangan. Seterusnya lagi, 1 per AD tolak BC ini dikenali juga sebagai penentu. Bermaksud, inilah yang akan menentukan sama ada metrik itu mempunyai songsangan ataupun tidak. Jadi di sini kita boleh rujuk kembali pada contoh pada metrik S sebentar tadi. Selanjutnya kita lihat contoh soalan. Contoh ini diambil daripada contoh 25, muka surat 61, buku teks. Ini diberi metrik D, M, negatif 6, 1 dan negatif 2. Hitung nilai M jika A di sini, metrik D tidak mempunyai songsang. Jadi kita telah ketahui bahawa jika suatu metrik itu tidak mempunyai songsang, kita akan lihat kepada penentu, iaitu 1 per AD tolak BC. Bermaksud, AD tolak BC ini mesti sama dengan sifar. Jadi di sini diletakkan rumus bagi metrik songsang. Jika metrik itu tidak mempunyai songsang AD dan BC, kita akan dapat sifar. Jadi kita akan ambil M darabkan dengan negatif 2 tolak dengan negatif 6 didarabkan dengan 1, kita dapat sifar. Maka kita akan dapat negatif 2M tambah 6 sama dengan sifar, maka M kita akan dapat sama dengan 3. Seterusnya kita lihat soalan B, iaitu songsangan bagi metrik D ini adalah negatif 1, 3, negatif 1 per 2 dan juga 1. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita perlu hubung kaitkan metrik songsang dengan metrik tersebut. Kemudian kita akan dapat identiti. Sebenarnya mana kita belajar sebelum ini, suatu metrik darabkan dengan songsangnya, kita akan dapat identiti. Jadi di sini untuk soalan B, diberi metrik songsang bagi D. Jadi kita ambil kembali D di sini. Didarabkan dengan songsangannya, kita akan dapat metrik identiti. Jadi kita menggunakan baris didarabkan dengan lajur. Di sini kita ambil M darab negatif 1 tambah negatif 6 darab negatif 1 per 2. Kita dapat 1 di sini. Kemudian seperti biasa, kita akan mewujudkan persamaan algebra. Negatif M tambah 3 dapat 1. Maka M sama dengan 2. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Bagi menguji pemahaman, bolehlah menjawab soalan latihan diri 2.2F muka surat 62 buku teks. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.